Alright, so sangat basic, level 1 jangan risau. So objektif untuk topik kita pasal pemakanan sukan ni, kita nak tahu apa prinsip untuk sport nutrition ni and macam mana kita nak apply before, during, after sedikit lah sebab masa level 2 nanti akan dicerita dengan lebih jelas. But basically untuk level 1 ni kita nak tahu prinsip, kita nak kenal makanan tu, kita nak kenal makanan mana yang bagi energy dekat kita. That's the most important thing. Alright, so definisi pemakanan sukan, fungsi makro dan mikro. So makro MA, A tu besar, MI mikro tu kecil. Maksudnya makro diperlukan dengan banyak dalam untuk badan kita, mikro diperlukan dalam badan tapi kuanti tak banyak. Okay, but still ada fungsi dalam badan kita. Sedikit pasal kepentingan air and kepentingan pemakanan terhadap prestasi atlet. Okay. So, apa beza pemakanan sukan? So, sebenarnya pemakanan is knowledge about proses pemakanan. Proses kita ambil sesuatu makanan masuk dalam perut, kita kunyah, perut kita hadamkan, perut kita serap, that is a pemakanan. Okay. So, dia ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan makanan kita lah sebab ada orang bila sedih dia makan banyak. Ada orang kalau dia sedih dia tak lalu makan. Tapi dalam dunia atlet, kalau letih sangat sebenarnya tak boleh makan. Pengalaman saya kerja bila duduk dengan atlet, kalau dah training is too high intensity, dia balik training tu dia kena nak tidur je sebenarnya. Dia tak nak buat apa-apa. But the recovery process tak dapat berlaku dengan optimum kalau you tak cukup ambil nutrien sebab makanan tu diperlukan untuk bantu badan you recover. Alright. So, apa beza pemakanan tadi dengan pemakanan sukan? It's just that sambungan supaya apa yang proses tadi kita apply semasa kita bersukan. Itu sahaja. So maksudnya pemakanan sukan ni bukan terhad kepada golongan atlet sahaja. So for those yang terlibat dalam physical activity boleh apply, boleh practice sport nutrition, which is sangat relevan lah sebab bila once you engage dengan physical activity, bila you terlibat dengan physical activity, dah memang automatic you boleh apply apa saja knowledge dalam sport nutrition. Sebab nowadays pun kita tahu kan ramai orang recreationally pergi masuk competition. Ada marathon, half marathon, even Ironman punya competition kan. You don't have to be an elite athlete tapi you competitive participant. You sentiasa aktif. So sport nutrition is applicable to you sebenarnya. So you boleh apply. Right? So apa aplikasi strategi pemakanan ni? Kenapa pentingnya sport nutrition untuk pembangunan sukan? Sebab kita nak make sure atlet kita sihat. Okay, sebab apa? Coaches, I'm sure bila you dapat atlet yang sakit, you susah sebab you tak boleh suruh dia training. You terpaksa stop, you terpaksa reschedule. So benda-benda tu semua mengganggu you punya perjalanan periodization, you punya plan, you punya objective for a day, for weekly punya objective. So because of atlet tu tak sihat. Dapat pula team sport kan, kalau your key player tak sihat, dah you buat ajar satu tactical, disebabkan dia tak sihat, dia tak ada dalam situasi tu, so you tak dapat nak create the tactical yang you nak buat untuk you punya team. So benda-benda tu sangat mengganggu. So dengan jaga pemakanan ni boleh bantu sebab memang pemakanan ni bukan satu benda yang you makan confirm you become stronger, you become fitter, you become fastest. Betul, dia bukan penentu tapi dia boleh disebabkan pemakanan ni lah dia boleh support you nak buat semua aktiviti lain. And of course adaptation nutrition intake kepada training. Bila you dah nak buat hypertrophy contohnya, you dah train angkat bebanan lebih tinggi daripada yang kebiasaan, so your muscle will tear, otot koyak, immune system drop down. So macam mana nak pulih balik semua? Through nutrition. Makanan yang dapat baik pulih benda tu sebab you dah training dengan hebatnya tadi. Alright, and of course mengurangkan masa pemulihan seperhatian. Nutrition telah terbukti saintis dah buktikan dia dapat mempercepatkan proses recovery. Of course tadi macam Puan Faizah ada cerita pasal ice lah apa semua tu yang injuries kan, dan ada juga strategi macam ice bath, massage, itu semua pun recovery
but at the same time you need nutrition. Sebab apa macam saya cerita tadi, otak you dah koyak, glycogen simpanan tenaga dah habis. So kalau you pergi massage macam mana pun, badan kena ada substance, ada bahan untuk ganti balik benda yang dah digunakan, yang dah habis. Okay, kalau tak ada, dia terpaksa lah ambil simpanan badan. Kalau simpanan ada, macam glycogen, badan kita tak boleh simpan banyak. So bila kita exercise je more than 1 hour, confirm glycogen storage dekat lokasi yang kita exercise tu akan berkurangan. Sebab tu kita kena makan selepas latihan. Alright. So of course lah dengan sport nutrition ni kita nak support the sports performance. Alright. So seterusnya. Okay. So kita dah belajar pasal definisi pemakanan sukan. Kita nak tengok makro dan mikro and then okay, seterusnya pasal makronutrien. Okay. So dalam kumpulan makanan, 3 nama ni adalah penyumbang tenaga. Makro memberi tenaga dekat badan kita. Tapi dalam 3 kumpulan ni yang utama yang memberi tenaga adalah karbohidrat. Okay, so macam mana pun you ada atlet jenis apa sekalipun, you tetap perlu makan karbohidrat. Sebab pengalaman saya pernah bersama pasukan angkat berat. Jumpa saya, nak suplemen. Kenapa? Nak protein. Kenapa? Nak protein sebab nak energy, nak power. So dah salah konsep dekat situ. Protein kerja dia untuk you punya muscle mass. Okay? Karbohidrat untuk you tenaga. Memang you lift the weight. Tapi you nak angkat bebanan tu, you perlukan tenaga. So tenaga tu mesti datang daripada karbohidrat. So the moment you lift the weight, otak you akan disebabkan bebanan, otot akan koyak, sel akan rupture kan. So macam mana you nak baik pulih, sebab memang nak build up the muscle, you kena rupture the muscle yang you dah ada. So protein nanti datang. So what happen, kalau you focus only protein diet, badan akan terpaksa tukar the protein untuk hasilkan sugar, untuk hasilkan glukos supaya badan dapat tenaga untuk lift the weight. So fungsi utama protein tadi tak digunakan seoptimumnya, rugilah. So that's why dalam diet kita mesti kena ada semua kumpulan makanan tersebut. Lemak pula, selalu orang kata lemak jahat lah apa semua. Kita memang diingatkan kurangkan lemak. Kenapa? Sebab lemak kalori dia tinggi, itu saja nanti kita cerita. Tapi bayangkan masih dia ada fungsi yang sangat besar dalam hidup kita, sebab lemak adalah sebagai hormon, pembentukan hormon lemak dalam badan kita. Ini kalau macam tadi saya bagi contoh yang weightlifting kan, dia nak mengangkat berat badan. Bila saraf kita nak bagi isyarat kepada otot untuk pergerakan, saraf kita semua dibuat daripada lemak. Itu special badan kita. Sistem nerve system kita dibuat daripada lemak. So that's why kita perlu juga lemak. It's just that quantity tak perlu banyak sebab kalori yang diberikan lebih tinggi berbanding karbohidrat dan protein. So untuk mikronutrien, MI, dia diperlukan sedikit untuk fungsi normal tubuh, dan mikronutrien ni tidak memberi sebarang tenaga. Ini kena ingat So vitamin dengan mineral tak bagi tenaga dekat you. Tapi kalau you makan makanan yang ada vitamin dan mineral daripada sumber karbohidrat, protein, lemak, so you akan dapat tenaga daripada yang makronutrien tadi. Okay? So vitamin C, vitamin D semua tu tak bagi tenaga. Tapi macam vitamin D, kerja dia memastikan badan dapat menghasilkan tenaga dengan baik daripada sumber karbohidrat tadi. Itu kepentingannya, kenapa kita kena makan semua kumpulan makanan. So kita tak boleh pilih-pilih. Right? So saya dah explain dia sumber tenaga utama. Badan kita bila nak guna tenaga dalam bentuk glukosa, glukos. Okay. And then dia membentuk tisa saraf, kita punya komponen. And then ini just ingatlah. So tadi saya sebut pasal kalori rendah, kalori tinggi. Karbohidrat, 1 gram karbohidrat dia bagi 4 kalori saja. Okey, benda ni memang nampak macam teknikal. Macam mana nak hafal ni? Just coaches you tahu je yang 1 gram karbohidrat dia bagi 4 kalori. Okey, faham. Takkanlah you nak hafal semua nutrien, semua berapa kalori dalam makanan. Tak perlu pun, sebab kami sebagai dietitian dan nutritionist pun kita akan refer sebab kita ada senarai rujukan. Setiap makanan berbeza-beza. Walaupun makanan tu sama, saiz dia pun akan menyebabkan kandungan tenaga yang diberikan tu berbeza.
So saya suka sentuh sikit bagi contoh sebab orang selalu tanya nasi putih dengan beras basmati, sebab kita dimomokkan dengan beras basmati lebih baik, kencing manis lah, untuk obesiti lah kan. Memang betul, tapi kena tahu kalori dia tetap sama. Kalau you makan satu sendok nasi putih, kalori dia tetap sama dengan satu sendok beras basmati. Apa yang membezakan dia adalah cara gula dibebaskan, cara glukos tadi sebab dia karbohidrat. So cara glukos dari nasi tu dibebaskan ke dalam badan tu yang menyebabkan beras basmati tadi menjadi pilihan lebih baik untuk kumpulan tertentu. Kenapa? Sebab beras basmati, beras perang ni kan, pembebasan gula dia, pembebasan glukosa dia lebih perlahan compare dengan nasi biasa, nasi beras putih. Okey, disebabkan dia lebih perlahan pembebasan dia, menyebabkan kita akan, bila kita makan dia, kita rasa kenyang lama, pertama. Yang kedua, kita punya aras glukos, aras gula dalam badan tu lebih terkawal. Sebab kita dah dengar kan, kalau orang kencing manis, gula dia tak terkawal, dia banyak sangat gula dalam darah. Tapi bila makan beras yang bagus-bagus ni, aras gula dalam darah tu sentiasa dijagalah, dia tak adalah spike, dia tak adalah naik mendadak. Itu beza dia. Tapi kalori tetap sama, so kena hati-hati. Alright, so for those yang nak diet, ni selalu bercerita biasalah. Saya tak nak makan nasi sebab nasi menyebabkan saya gemuk. So saya makan roti. Boleh, tapi kena tahu satu sendok, lebih kurang satu genggam nasi kita, itu kan dalam 120 gram. Dia kalori sama dengan sekeping roti putih. Jadi kalau you diet tapi you makan 4 keping roti putih, so sama je, baik you makan 2 sendok nasi, betul tak? Cuma bila kita sembang balik, bila kita makan nasi ni, kita orang Malaysia ni kita susah sikit nak kawal sebab lauk-lauk kita ni sangat mewah. Okey, mewah dengan nutrien-nutriennya kan. Masak dia mesti ada minyak. Ikan bakar pun letak minyak, sup pun ada tumis. So itu yang menjadi penyumbang kepada kita duk makan nasi, alah kenapa susah nak jaga berat badan. But still kalau you makan roti, you kena jaga juga apa yang you spread kat atas roti you. Kalau you spread margarine butter banyak-banyak, tetap sama juga dia kumpulan lemak kan. So benda-benda tu kena tahulah. That's the knowledge yang semua orang kena pakai, semua orang pun sama. Okay. Alright, seterusnya. Okay. So dah cerita tadi, dia berapa banyak kita nak ambil ni, dia sangat spesifik sekarang. Memang kita kata 55 to 70, maksudnya lebih pada separuh jumlah pemakanan kita mesti datang daripada karbohidrat sebab itu sumber tenaga utama. Dan telah diberi saranan lebih spesifik sebab boleh jadi atlet ni dia benda-benda semua individualization, okay? So dia ada 6 ke 10 gram per berat badan untuk sehari. Macam mana nak tahu? Ini kita ada recommendation. Okay, so kita ada recommendation, maksudnya kita kena berdasarkan apa aktiviti yang kita buat. So kalau atlet yang dekat ISN, kita ada team untuk setiap pasukan. Team tu maksudnya coaches bagi tahu periodization plan dia macam mana. Conditioning specialist bagi tahu pula apa training program dia. So nutrition akan masuk, kena tengok. Kalau time coaches dengan conditioning specialist nak buat hypertrophy dekat atlet tersebut, nutrition kat sini kena juga prescribe karbohidrat yang support hypertrophy. Kalau dia tengah nak turunkan berat badan, kita akan pergi paling minimum kumpulan karbohidrat. Sebab benda ni kena bersama-sama. Sebab kalau nutritionist kata kita turunkan berat badan tapi dia masuk gym, dia buat hypertrophy. So objektif latihan tak akan tercapai. Maksudnya badan confused, aku nak turun berat ke aku nak naik muscle. Kau tak pergi bila? Benda ni kena satu persatu, dia tak boleh serentak. Ada orang selalu cakap, saya nak turun berat, at the same time saya nak naikkan muscle. Bunyi tu macam senang je sebab benda tu yang paling best lah yang kita nak buat. You akan dapat, but still kita tengok yang mana fokus dulu, baru kita buat. Selalunya kita turunkan dulu berat badan dan baru kita build up kita punya muscle. Okay, so ini dia punya recommendation lah berdasarkan keperluan exercise yang ni. Ini just tadi nak cerita karbohidrat ni ada 2 jenis itu saja. Alright, so coaches dapat buku kan, dapat buku rujukan. Betul tak? Respon sikit, okay ada yang. Alright, so dalam buku rujukan tu dah ada dah notan-notan ni semua, so don't worry, okay? Jangan risau nak PowerPoint ke apa sebab memang kami buat
apa yang ada dalam nota tu memang apa yang ada kat PowerPoint. PowerPoint is step macam mana kami nak sampaikan supaya mungkin ada lebih penjelasan so that coach boleh catat dalam buku yang coach dapat. Alright, so otak perlukan karbohidrat sebagai sumber tenaga. Dia mesti nak karbohidrat, especially kita punya brain kita hanya terima glukos saja sebagai sumber tenaga. Alright, and then simpanan dia dalam bentuk glycogen. Okay, so saya tahu coach mesti dia sebut, tuan-tuan dia sebut glycogen kan. So glycogen ni siapa? Glycogen ni adalah simpanan karbohidrat. Okay, dia daripada sumber karbohidrat. So bila kita makan benda-benda yang sumber karbohidrat, bila lebih Ifan, apa cakap abang suruh keluarkan duit. Dia akan simpan dalam Abang keluarkan duit abang dan disimpan di dua tempat iaitu dekat otot kita. So otot seluruh badan lah. Ambil bos ni cakap dengan dia, suruh tunggu kejap. Ya. So bila badan perlukan, bila kita dalam keadaan rehat, otak kita, buah pinggang kita, jantung kita memerlukan gula. So apa yang berlaku, nanti liver kita akan change back lah dia glycogen untuk jadi glukos supaya badan kita dapat tenaga. So organ-organ kita dapat bekerja macam biasa. Okay. So disarankan kena tinggi sebelum exercise so that kita ada simpanan yang banyak. Fine. Okay. Kau tengok kat depan abang punya ni, Ifan. Untuk tunjukkan dekat depan pintu tu ada abang punya ni lah. Sebab dalam yang saya sebut tadi kan, dia tak banyak simpanan. Tengok, kita dalam otot kita ada dalam 1200 hingga 1600 sahaja. Dalam hati ada 400 kalori je simpanan. Brain kita sentiasa berfungsi 24 jam. Jantung kita berfungsi 24 jam. So organ-organ ni memerlukan tenaga sepanjang masa. That's why bila kita exercise, kita dah habis simpanan glycogen, kita kena makan balik, replace balik. So mesti ada soalan, boleh tak simpanan ni berkembang, membesar, lebih besar, lebih banyak? Yes, boleh, dengan syarat kita kena increase tempat simpanan dia. Sebab dekat hati tak boleh buat apa lah kan, itu je saiz. Tapi dekat otot kita boleh lah. So kalau you have more muscle mass, you punya simpanan pun boleh bertambah. Okay, sebab tu atlet semua training pun nak increase muscle mass kan. Tak kira lah lelaki ke perempuan.